Nampak cikgu. Terima kasih. Ya, dia nak masuk. Okey, terima kasih Akil. Okey, mana tadi? Okey. Ni ujian sumatif awak. Ingat lagi soalan ni? Suka tak tengok soalan ni? Okey, saya sekali lalu lah ya. Tapi saya rasa ya, dia kata 5 matahari dan 5 anggerik ni faham arahan soalan ni. Ya, tahniah ya. Sebabnya ada kelas yang dia tak faham soalan. Dia tak faham arahan je. Arahan je dia dah tak faham. Ya, tapi kelas awak mungkin sebab awak dah biasa buat kerja kan, awak dah biasa turn in, jadi tak ada masalah. Okay, tahniah ya. Okay, kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian soalan. Awak dah tahu dah ada 3 bahagian. Okay, cikgu akan bagi jawapan ya dalam aplikasi WhatsApp dan GC juga. Ya, tak apa yang suka buka GC, dia tengok kat GC. Siapa suka tengok WhatsApp, dia boleh tengok WhatsApp. Ya, pada 8 pagi. Tapi cikgu awalkan sikit ya, sebabnya ada yang kata dia nak print. Ya, jadi dalam 5 minit, 10 minit cikgu dah bagi dah soalan awal sebab awak nak ada yang nak print. Ya, sebab tak nak tengok skrin kan. Okey. Okey, kita tengoklah soalan ni kan. Kita tengok soalan ni. Kertas 1, karangan bahagian A, 30 markah. Kita tengok soalan dia. Maklumat di bawah berkaitan dengan kesihatan. Huraikan pendapat anda tentang gaya hidup sihat. Panjang huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, awak kena ingat ya. Tengok soalan ni, dia tak ada pun tema, dia tak ada pun arahan soalan yang betul-betul dia nak sebenarnya. Tapi ada dia beritahu tentang tema sebenarnya, tentang gaya hidup sihat dan patah perkataan yang dia nak. Okey, cikgu terangkan dekat sini. Ada tak nak masuk? Tak ada. Okey, perbincangan ujian sumatif 1. Okey, karangan 1 ya, karangan bahagian A, kertas 1, karangan bahagian A. Okey, sebenarnya awak kena analisis soalan. Ya, apa pun soalan kena analisis ya, sebab awak ada kemahiran analisis soalan. Ya, ni karangan pun kena analisis soalan. Bila awak analisis, awak akan dapat ya. Ya, dia nak masuk. Ya. Ya, awak akan dapat bahawa karangan bahagian A ni merupakan karangan respon terhad. Ya, dia respon terhad, maksudnya awak tak boleh pergi jauh pun. Dia dah bagi bahan, dia terhad ya kepada bahan tu je. Dan dia merupakan kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Ya, ada berapa bahan dekat situ. Awak tengok balik kat sini, ada berapa? Okay, nombor 1, 6 tips gaya hidup sihat, kepentingan amalan gaya hidup sihat, dan kesan tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Ada 3 bahan sebenarnya dekat sini. Ya, dia kata kombinasi pelbagai bahan rangsangan bentuk soalan. Kan? Ada 3 bahan. Ya, saya tulis kat sini. Kan ada 3 bahan kat situ. Okay, dan panjang karangannya 150 patah perkataan. Memang tiada kompromi ya, ataupun kelonggaran. Untuk murid yang tak kira tu, cikgu kira juga. Untuk murid yang kira tu, cikgu kira juga. Cikgu memang diminta untuk mengira patah perkataan awak tu. Ya, memang sampai 200. Tapi kalau lebih 1, 2, 3 tu cikgu terima lagi kan. Kalau lebih 12 tu cikgu kena tengok balik lah. Yang mana terlebih itu kan. Okey, ada penalti ya kalau kata-kata lebih ya sebenarnya. Sebab itulah cikgu rasa cikgu terguna teknik yang diajar sebabnya kat situ dia mengahadkan awak punya patah perkataan sebenarnya, dan tapi dia boleh menjana idea tapi dia mengahadkan patah perkataan awak ya. Jadi mungkin awak merupakan murid yang boleh mendapat karangan kepujian, tiba-tiba dia kena turun, cemerlang je ke. Ataupun daripada cemerlang, dia kena turun baik je. Mungkin ya, sebabnya saya pun tak tahu dia punya apa, skema yang betul-betul dia SPM betul-betul. Yang ini semua agakkan ya, kita menganggarkan bahawa macam itulah, mungkin dia akan penalti sama ada dia turunkan awak punya grade tu, ataupun dia terus je cancelkan patah perkataan. Kalau rumusan dia cancelkan terus. Jadi memang tak ada isi dekat situ. Kalau karangan saya
risau dia turunkan awak punya grade. Dia nak masuk, sekejap ya. Ni ke. Okey, 30 markah. 30 minit. Ya, hari tu cikgu kata 45 minit. Sebenarnya untuk karangan A ni 30 minit. Untuk karangan B 1 jam je. Jadi masanya tu agak panjang sebenarnya. Tapi masih juga murid ada yang tak sempat. Sebenarnya tak ada format ya. Kalau ikut karangan, bukan karangan ni tak ada format ya. Untuk soalan bentuk ni tak ada format untuk karangan ni. Tapi awak tengok hari tu ceramah tu diberitahu ada bentuk email kan. Boleh bentuk email, boleh bentuk surat, boleh bentuk resume. Ya, jadi lepas ni kita akan belajarlah satu-satu ya. Kita akan belajar cara nak buat email macam mana. Email ni sama ya, cuma ada format. Tapi lepas tu karangannya macam biasa je. Ya, cuma kalau awak tak ada format tu mungkin ditolak kan markah. Ya, untuk karangan ni dia tak ada format. Kita tengok lagi. Okey, perancangannya awak kena rancang. Okey, awak rancang, awak nak buat 3 ayat untuk satu perenggan. Ya, ada 5 perenggan, iaitu setiap perenggan awak akan ada 15 ayat keseluruhan. Sikit je ayatnya. Ya, pendahuluan 3 ayat, isi 1 3 ayat, isi 2 3 ayat, isi 3 3 ayat, penutup 3 ayat. Ya, kalau awak boleh buat ni sebenarnya awak karangan awak akan nampak seimbang je. Ya, pendahuluan seimbang, lebih kurang panjangnya sama. Isi 1 panjangnya sama, isi 2 panjangnya sama, isi 3 panjangnya sama, dan penutup pun panjangnya sama. Dan dia jadi seimbang lah. Bila seimbang, karangan awak tu nampak cantik lah kan. Okey, awak kena pasang strategi ya nak jawab karangan. Ya, sebenarnya macam dah beritahu kan, tapi cikgu ulang kat sini lagi. Okey, tema ya, strateginya awak nak tengok tema tu awak baca soalan dan kena pasti tema dan tugasan soalan. Sebenarnya tema dia dah boldkan dah. Tapi tugasan itu kehendak soalan tak ada. Jadi awak kena pasti dulu berdasarkan bahan, berdasarkan soalan. Lepas tu kata kunci. Tandakan kata kunci tugasan utama setiap perkataan dalam soalan. Ya, amat penting ni. Ya, kena kalau tu kertas soalan awak dalam exam yang awak pegang kertas awak boleh conteng kertas awak tu. Jangan biarkan dia kosong. Gariskan. Ada highlight kan. Okey. Bahan rangsangannya, tengok daripada bahan yang diberi tu, catatkan idea, rangka idea ataupun peribahasa. Ya, awak catatkan idea, rangka idea ataupun peribahasa. Okey, bahasa, pastikan ya awak kena fikir bahasa yang gramatis dari segi kata dan ayat. Perenggannya mestilah menarik dan berkesan. Kena tengok nombor soalan. Tetapi kalau karangan A, kena tulislah karangan A. Kena tulis dengan jelas. Lepas tu semak. Pastikan anda semak jawapan anda. Masa yang diberi 30 minit. Okey, soalan dinyatakan secara umum ya. Untuk karangan A memang dinyatakan secara umum sebab dia nak suruh awak tahu macam mana nak analisis soalan. Ya, bahan untuk beransang fokus kepada soalan. Ya, mengkaji bahan-bahan yang diberi. Okey, ini penting ya. Sebenarnya bahan ya, hari tu pun penceramah tu memberitahu bahan tak semestinya ambil semua isi dalam bahan, tetapi semua bahan perlu disentuh. Ya, kalau awak tengok kat sini, tak semestinya awak kena ambil 6 tips gaya hidup sihat ni awak ambil. Makan secara sihat, bersenam, berhenti merokok, elakkan tekanan. Tak semestinya awak kena ambil 6 ni. Awak boleh ambil 3, tapi awak ambil kepentingan amalan gaya hidup sihat pun 3, kesan pun 3. Jadi karangan awak sebenarnya, awak menyentuh semua sekali. Tapi macam mana ya awak nak ambil? Okey, analisis bahan kena pasti tema. Kat sini awak kena pasti tema dia. Tema dia tentang amalan gaya hidup sihat. Teliti maklumat dalam bahan dan kena pasti kehendak soalan. Okey, sebenarnya karangan ni apa-apa pun awak punya kehendak soalan ni pun awak boleh pilih yang mana satu. Okey, katakanlah awak nak ambil kepentingan amalan gaya hidup sihat. Okey, awak ambil ya kepentingan amalan gaya hidup sihat ialah dapat menjadikan otak lebih cerdas dan mudah menerima ilmu. Okey, itu kepentingannya. Sebagai contoh, apa gaya hidup sihat yang awak perlu lakukan?
Dan karangan yang kita ambil tu memang ada kesannya kan. Pilihlah yang mana salah satu kesannya yang sesuai. Ya, kalau katakanlah kesan tidak mengamalkan gaya hidup sihat, kalau otak lebih cerdas dan mudah menerima ilmu ni, apa kesannya? Badan cepat penat. Kenapa penat? Ya, sebab menggunakan otak yang banyak kan, macam awak fikir sangat lah lama-lama, sebab awak tak ada gaya hidup sihat, badan awak cepat penat. Ya, bila awak belajar, badan awak rasa penat kan. Ya, dia nak masuk. Jadi kena pasti kehendak soalan ni, sebenarnya kena pasti kehendak soalan. Macam saya beritahu tadi, awak boleh pilih apa saja bahan ni sebagai awak punya kehendak soalan. Awak boleh pilih 6 tips gaya hidup ni. Awak boleh pilih, bukan 6 tips je, awak boleh pilih gaya hidup sihat, awak boleh pilih kepentingan, awak boleh pilih kesan. Sebenarnya apa-apa, tapi masa awak nak huraikan, awak boleh ambil satu bahagian ni. Ini sebenarnya karangan ni senang ya. Dia dah bagi sebenarnya cantik dah. Untuk kepentingan, awak ambil contoh dia melalui gaya hidup sihat. Lepas tu apa kesannya kalau tak amalkan gaya hidup sihat. Sangat senang ya. Tapi nanti baru kita ceritakan kenapa, apa yang kelemahan awak kan. Okey. Teknik menganalisis soalan. Ya, awak kena pasti tema dia. Awak kena pasti isu dia. Awak kena pasti kehendak soalan. Tematik ni masih sama lagi dengan karangan untuk membina perenggan pendahuluan. Sama je sebenarnya. Ini awak point je. Temanya apa? Temanya tentang amalan gaya hidup sihat. Apa isu dia? Siapa boleh bagi saya? Apa isu dia? Siapa boleh bagi cikgu? Apa isu tentang gaya hidup sihat ni? Biasanya isu dia benda yang negatif. Ada tak isu dia? Ada tak? Banyak je. Apa isu amalan gaya hidup sihat ni? Kita tengok gambar ni. Apa isunya? Bolehkah awak ambil kat sini? Ya, awak boleh ambil kat kesan tidak mengamalkan gaya hidup sihat, tapi kena ambil isu lah, isu yang daripada bahan ni. Ada tak? Cikgu Akil dah jawab dekat chat. Apa Kin? Kesan tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Awak nak ambil yang mana? Ambil mana? Yang mana? Awak nak ambil yang mana? Isu dia awak nak ambil yang kesan ni. Yang mana salah satu yang sesuai nak jadikan isu? Ada tak? Akil jawab yang saya tengok Akil punya jawapan ni. Kurang diamalkan oleh masyarakat. Okey, terima kasih Akil. Okey, amalan gaya hidup sihat, isunya sekarang kurang diamalkan kan? Kurang diamalkan dalam masyarakat. Jadi kehendak soalannya awak nak pilih yang mana agaknya? Awak nak ambil kesan, awak nak ambil kepentingan, awak nak ambil gaya hidup sihat. Sebenarnya, apa Kin? Kalau awak? Langkah untuk amalkan hidup sihat. Langkah. Yang ini, gaya hidup sihat ni 6 tips dia? Ya. Okey, sebenarnya awak boleh ambil apa-apa je. Ya, awak boleh ambil tips gaya hidup sihat, awak boleh ambil kepentingan, awak boleh ambil kesan. Ya, mana-mana pun awak boleh ambil. Ya, asalkan awak pandai hurai. Okey, jadi kat sini katakan awak nak ambil amalan gaya hidup sihat tu kan. Okey, tips apa maksudnya? Tips tu ialah panduan. Katakanlah awak tak boleh nak tukar, awak tak apa, panduan ataupun tips tu berbahasa Melayu ya, amalan gaya hidup. Katakanlah awak nak ambil ni pun boleh, awak nak ambil kepentingan pun boleh.
Awak nak ambil apa lagi satu? Kesan. Tapi kesan tu macam tak sesuai, sebabnya bila awak nak terangkan tips, awak nak terangkan kepentingan, kesannya dah senang untuk awak buat ayat kesan. Okey, yang ini ya. Yang ini apa-apa pun sebenarnya boleh. Kehendak soalan, boleh pilih mana-mana pun. Tapi cikgu tak galakkan awak ambil setiap isi ni. Contohnya, satu perenggan untuk tips gaya hidup sihat je. Satu perenggan lagi untuk kepentingan je. Satu lagi untuk kesan. Jadi, bila awak buat ya, tapi ramai yang buat. Satu perenggan tu gaya hidup sihat je. Satu perenggan tu kepentingan je. Yang satu lagi kesan. Bila awak buat macam ni, awak tak huraikan karangan awak ya. Awak tak huraikan karangan awak. Awak akan masuk je. Dan patah perkataan awak jadi cantik juga. Tapi isi awak tu tak hurai. Awak hanya menyatakan je. Jadi kat situ karangannya tak berkembang kan. Sebab tu cikgu lebih galakkan awak buat, awak pilih satu je. Satu sahaja kehendak soalan. Dan dekat situ awak baru huraikan. Temanya kan perenggan pendahuluan tadi awak dah ambil dah ni. Tema dia, isu dia. Cuba saya copy boleh tak? Boleh copy kan? Okey, awak boleh ambil je. Yang mana ni awak huraikan. Contohnya amalan gaya hidup sihat merupakan salah satu perkara yang penting dalam kehidupan seseorang manusia kan. Namun amalan gaya hidup sihat kurang diamalkan dalam masyarakat pada hari ini kan. Kenapa? Kerana mungkin awak nak sambung sikit, kerana bebanan tugas yang banyak, ataupun kerana malas ke, kerana apa-apa pun tak apa. Okey, apa kehendak soalan? Awak pilih mana-mana tadi kan. Okey. Oleh itu kan awak kejap kurang diamalkan dalam masyarakat. Oleh itu sebagai manusia yang mementingkan kesihatan, pelbagai tips ataupun tips amalan gaya hidup sihat bolehlah diamalkan, ataupun terdapat beberapa panduan untuk dijadikan sebagai tips dalam amalan hidup kan. Pun boleh. Jadi tu panduan awak. Kalau awak kata nak cakap kepentingan pun boleh. Awak cakap tadi kan awak dah cakap isunya kurang diamalkan dalam masyarakat. Jadi kehendak soalannya awak cakap apa? Katakan nak ambil kepentingan. Oleh itu terdapat pelbagai kepentingan, terdapat banyak kepentingan dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Awak tak perlu nak soal pun tak apa. Tapi bila awak menyatakan kehendak soalan tu, maksudnya itu yang isi awak yang awak akan huraikan. Tadi ada murid yang tulis kat sini dalam perenggan pendahuluan, dia tulis tentang tips je. Tema dia beritahu amalan gaya hidup sihat, isu dia tak ada. Dia beritahu kehendak soalan je. Terdapat pelbagai panduan dalam mengamalkan ini gaya hidup sihat. Lepas tu sebenarnya sebabnya dia nak cakap apa tu, dia nak cakap tentang panduan, dia nak cakap tentang kepentingan, dia nak cakap tentang kesan. Sebab semua perenggan tu dia nak ambil sebagai perenggan isi. Jadi karangan awak pendahuluan dia panjang. Pendahuluan dia jadi panjang dan tak seimbang dengan perenggan yang lain. Okey? Jadi cikgu haraplah awak boleh buat teknik ni lah ya, tik itu kan, untuk karangan A. Okey, untuk perenggan isi pula, hari tu cikgu takut awak jadi keliru kan. Cikgu guna to cokep kan, tiba-tiba cikgu tu guna to huka kan. Okey, sebenarnya kalau awak tengok masih dihuraikan tu who ni dengan co ni benda yang sama. Sebab ada yang huraiannya dibagi contoh, ada yang huraiannya dihuraikan. Tapi sebenarnya benda yang sama. Awak boleh pilih nak jadikan dia huraian ke, awak nak jadikan dia contoh ke. Jadi jangan risau. Tapi kesan tetap ada. Dan kat sini cikgu ada tambah P. P kat sini bukan penegasan ya. P dekat sini maksudnya cikgu nak warnakan apa ya. P kat sini maksudnya peribahasa. Untuk karangan A tak payah penegasan, tapi ada peribahasa. Masukkan pada mana-mana ayat. Awak boleh kalau awak rasa
peribahasa tu sesuai untuk ayat topik, awak boleh masuk kat situ. Ya, huraian pun, kesan pun. Ya, lepas tu kira patah perkataan terus, tuliskan dekat tepi terus. Jadi awak terus, tak payahlah nak kira nanti akhir kan, takut tak sempat. Okay, tapi untuk perenggan satu ni, ya, sebenarnya peribahasa tu penting ya, untuk nak tunjukkan awak punya kepujian. Dekat sini ya sebenarnya, cikgu masih tak dapat skema SPM yang betul-betul kan, tapi cikgu anggarkan dia masih lagi skema yang sama. Jadi cikgu beri penilaian berdasarkan markah 30 hingga 25 tu, cikgu anggarkan itu ialah kepujian. Ya, dan kalau awak tengok karangan awak boleh tahu ya, dan 20 hingga 24 tu dia masih cemerlang. Okay, untuk kepujian ni perlu ada peribahasa. Ya, kalau tak ada peribahasa, karangan awak dah cantik tapi dia mungkin duduk dekat cemerlang je. Ya, kena baik. Ya, baik 19 hingga 15. Ya, kalau baik tu okey lagi lah kan. Dia maksudnya boleh huraikan lagi. Dan 14 hingga 10 tu makan memuaskan. Maksudnya memuaskan je lah. Tak cikgu tak rasa karangan tu baik kan. Dia duduk dekat memuaskan je. Okay, dan 9 hingga 0 ialah lemah. Ya, nanti awak tengok markah awak boleh tengok ya. Awak bahagian yang mana. Okey, tapi rata-rata murid yang guna Tohu ke ni, Tohu Cokep ke kan, cikgu rasa huraian dia jadi baik. Tapi ada murid yang memang ambil isi satu perenggan untuk tips, satu kesan, satu kepentingan satu, memang tak dapat huraian ya. Cikgu beri mungkin dekat cemerlang, mungkin dia jadi baik juga ya. Kalau cemerlang tu maksudnya dia ada hurai sikit. Tapi kalau dia memang ambil betul-betul, dia duduk kat baik je lah ya. Tapi dia banyak kesalahan bahasa, dia duduk kat memuaskan. Okay, kesalahan bahasa tu pun dia menurunkan awak punya grade. Okay, kita tengok perenggan 1, perenggan 2 juga. Ya, yang ni sama juga. Ya, jadi cikgu rasa awak tengok je lah, nanti kita nak bincang ke ni. Okay, perenggan isi. Contohlah tadi awak nak ambil gaya hidup sihat. Okay, kita bagi satu lah ya. Contoh mana tadi. Okay, kalau gaya hidup sihat nak ambil yang mana? Nak ambil yang mana ni? Kita nak huraikan. Tadi Akil bagi cadangan nak ambil dia punya kehendak soalan, tips gaya hidup sihat. Okey, nak ambil yang mana? Ada yang jawab ke? Makan secara sihat. Makan secara sihat mana makan secara sihat. Okey. Okey, jadi ayat awak kat sini makan secara sihat. Kat situ dia dah bagi contoh ya, makan dengan kandungan gula, kandungan garam yang sikit kan. Jadi huraiannya contoh. Okey, boleh kita tengok dekat soalan ni. Apa contohnya? Okay, contohnya dekat sini dia kata makan sihat, kurangkan pengambilan gula dan garam. Okey, yang tu awak boleh masuk. Tapi apa huraian yang awak nak buat? Sebab tu awak tak boleh bagi contoh kan. Awak kena huraikan. Jadi huraiannya boleh ambil dekat kepentingannya tu. Kalau kita makan makanan secara sihat, kita yang mana pilih? Kita tidak mengalami obesiti ataupun kita boleh dijauhi dengan pelbagai penyakit. Okey, cikgu nak pilih dijauhi dengan pelbagai penyakit. Okey, apa kesannya kalau kita dijauhi dengan pelbagai penyakit? Okey, cuba kita tengok. Apa kesannya? Nak ambil yang mana? Okey, kita boleh ambil penyakit sukar sembuh kan? Okay, sebenarnya apa pun awak boleh ambil tapi kena pandai olah. Penyakit cepat sukar sembuh. Okey, jadi peribahasa apa yang sesuai?
Sediakan apa? Payung sebelum hujan. Okey, peribahasa sesuai. Okey, nanti kita kira patah perkataan. Okey, kita cuba ya. Tadi awak dah ambil topiknya makan secara sihat dekat sini. Kandungan gula dan garam. Kan? Okey, sekarang kita nak buat ayat. Okey, siapa nak tolong cikgu buat ayat? Dia tak nak tolong cikgu buat ayat? Okey, tadi Akil kata dia nak ambil amalan gaya. Dia ambil tips gaya hidup sihat. Ya, jadi okey, teruslah perenggan pertama kot kan. Perenggan pertama tulislah. Tips gaya hidup sihat yang perlu diamalkan oleh siapa? Tips gaya hidup sihat yang perlu diamalkan. Tak payah oleh lah kan. Diamalkan ialah apa? Ialah makan makanan secara sihat dengan mengawal pengambilan gula dan garam. Tips gaya hidup sihat. Okay, kalau awak nak ubah, bila awak ubah kat sini, awak punya kosakata jadi luas lah ya. Awak maksudnya murid yang matang boleh luaskan kosakata. Okey, jadi awak tukar tips tu awak jadi panduan gaya hidup sihat yang perlu diamalkan ialah makan makanan secara sihat dengan mengawal pengambilan gula dan garam. Kan? Okey, dah dapat dah ayat 1. Ya, ni ayat awak. Ini awak punya point. Okey, sekarang apa dia punya contohnya? Apa contoh huraiannya? Okey, awak boleh pilih. Sekarang ni dia kata dijauhi dengan pelbagai penyakit. Jadi dia bukan contoh. Tapi dia mungkin boleh jadi contoh dekat dalam tu ya. Tapi awak dah ambil point tu dekat dalam kepentingan tu. Okey ya. Jadi dah tajuk dia pun kepentingan kan. Awak cakap panduan gaya hidup sihat yang perlu diamalkan ialah makan makanan secara sihat dengan mengawal pengambilan gula dan garam. Kepentingan saya tulis salah. Terima kasih bagi tahu Juhong. Selamat datang Rita. Okey, awak tengok ya. Dijauhi dengan pelbagai penyakit. Okey, awak nak tadi pun kepentingan kan. Jadi kepentingan mengamalkan makan makanan ataupun kepentingan mengamalkan pengambilan gula yang rendah. Okey, gula dan garam kan. Gula dan garam yang rendah dapat menghindari atau awak dikata kat situ menjauhi kan, dijauhi. Jadi awak tukar menghindari. Jadi dapat satu kosakata lagi yang lain, menghindari diri daripada pelbagai penyakit. Okey, awak dah boleh bagi contoh seperti apa gula dengan gula punya kesan dengan garam punya kesan kalau orang dapat lebih. Seperti apa? Istilah sains ada ke? Ada. Seperti tekanan darah tinggi dan kencing manis. Ya ke? Ada ni. Ada istilah lain. Budak sains ni senyap ni. Juhong. Oh, Juhong. Okey ke? Betul sebut.
Okay, sekejap. Okay, tekanan darah tinggi ada ke? Tapi dia bahasa Inggeris kan? Rasanya tekanan darah tinggi bahasa Melayu tu. Kalau bahasa Inggeris, diabetes. Okey lah kan, diabetes tu dia istilah, tak apa. Jadi apa kesannya? Apa kesannya? Dekat sini. Kena ambil dekat kesan kat sini. Okey, nampak tak? Kena ambil kat sini. Sebab tu kena guna bahan. Memang kadang-kadang kita ada idea, tapi kat sini dia nak awak punya kemahiran menggunakan bahan. Okey, penyakit sukar sembuh kan? Dijauhi dengan yang ini awak punya point. Sekejap Sekejap. Hilang pula. Okey, penyakit sukar sembuh. Jadi macam mana nak huraikan ni? Ni kena ambil bahan tadi. Dengan mengamalkan pengambilan gula dan garam yang rendah dapat menghindari diri daripada pelbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Kenapa kesannya? Hal ini demikian kerana penyakit ini merupakan penyakit yang penyakit sukar sembuh kan, dan berbahaya. Okey, dah dapat. Cuba kira patah perkataan. Yang warna hitam bold ni jangan kira. Siapa dah kira bagi tahu saya. Berapa patah perkataan? Macam 40 lebih kan. Okey, tapi tadi kita tak masukkan peribahasa lagi. Jadi ayat mana yang sesuai? Panduan gaya hidup sihat yang perlu diamalkan ialah makan makanan secara sihat dengan mengawal pengambilan gula dan garam. Kepentingan mengamalkan pengambilan gula dan garam yang rendah dapat menghindari diri daripada pelbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Okey, kena masuk dekat sini saya rasa kan. Sediakan paying, kena bayar dulu kan. Sebelum hujan. Kan kena masuk kat sini lah. Peribahasa kan. Kepentingan mengamalkan pengambilan gula dan garam yang rendah dapat menghindari diri daripada pelbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Okey. Jadi sebenarnya awak jangan risau ya. Peribahasa ni dia satu patah perkataan sebenarnya. Awak janganlah risau pula awak kira jadi banyak kan. Dia sebenarnya satu patah perkataan. Okey, berapa jumlah patah perkataan semua? Siapa yang kira tadi? Semuanya 53. Okey, jadi 53 patah perkataan. 53 patah perkataan. Macam banyak jugalah kan. Okay, awak boleh lah tengok yang mana boleh potong tu. Tapi tak apa, jangan potong dulu. Okey, awak tengok. Okey, jadi kita dapatlah ayat satu perenggan isi yang menarik. Ya, contohnya kat sini saya ulang ya. Panduan gaya hidup sihat yang perlu diamalkan ialah, ataupun kalau awak nak ringkaskan, kita perlu mengamalkan amalan gaya hidup sihat dengan makan makanan secara sihat. Sama ke patah perkataannya. Panduan gaya hidup sihat yang perlu diamalkan ialah makan makanan secara sihat dengan mengawal pengambilan gula dan garam. Kepentingan mengamalkan
pengambilan gula dan garam yang rendah dapat menghindari diri daripada pelbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Sebab kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Ya, awak kena pepatah ni. Okey, hal ini demikian kerana penyakit ini merupakan penyakit sukar sembuh dan berbahaya. Okey, awak masuk isi yang kedua. Kan awak pilih yang mana lagi tips dia, sebab awak kata tadi topiknya tips. Jadi awak kena pilih lagi tips yang mana. Dia mengelakkan tekanan. Okey, bila mengelakkan tekanan, apa kepentingannya? Kalau kita dapat elakkan diri kita dari tekanan, tipsnya kita kena elakkan diri kita daripada tekanan. Apa kepentingannya kat sini yang sesuai? Mungkin ada yang sesuai pertama kedua kan, badan sentiasa cergas dan tidak mudah lesu, ataupun otak lebih cerdas dan mudah menerima ilmu. Kita boleh ambil dua-dua, mana-mana pun boleh. Apa kesannya kalau awak mengelakkan tekanan? Ya, awak dah ambil ni kepentingannya sebab bila kita jauh daripada tekanan, otak kita lebih cerdas dan mudah menerima ilmu. Jadi kesannya ya, kalau kita tak amalkan gaya hidup sihat ni, kita akan mengalami tekanan. Ya, apa tekanan tadi? Awak boleh bagi contoh kan? Awak boleh bagi kat situ. Okey, kalau yang kedua awak nak bagi apa? Kat sini tadi awak kata awak nak bagi elakkan tekanan. Apa huraiannya? Mana tadi? Awak nak ambil yang mana? Nak badan sentiasa cergas dan tidak mudah lesu ke? Awak nak otak lebih cerdas dan mudah menerima ilmu? Okey, cikgu bagi awak pilihan. Awak nak yang mana? Nak yang mana? Tak ada orang ke? Hilang dah semua Aisyah nak ambil yang mana, Aisyah? Aisyah pun hilang. Otak lebih cerdas dan mudah menerima ilmu. Okey, ya, awak ambil otak lebih cerdas dan mudah menerima ilmu. Otak lebih okey, ni awak punya kepentingannya. Kalau kita mengelakkan tekanan, otak kita lebih cerdas dan mudah menerima ilmu. Tapi ada kesan dia ya, kalau tak amalkan. Kesannya, nak pilih yang mana? Badan cepat penat ke? Dia datang pelbagai penyakit tadi kita dah ambil. Kita ambil lah yang ni kan, sering mengalami tekanan. Okey, sering mengalami tekanan. Ada tak peribahasa sesuai? Kalau katakan tak ada peribahasa, awak jangan risau kan. Takkan semua perenggan nak masuk peribahasa. Tapi syaratnya peribahasa mesti ada. Ya, 2 ke 3 kan. Jadi kalau lagi semua, lagi bagus. Ni senang je kalau peribahasa. Otak lebih cerdas dan mudah menerima ilmu. Boleh masuk peribahasa apa? Tak semestinya peribahasa kan. Ada tak? Moto ke, kata-kata yang indah ke? Peribahasa badan cergas, minda cerdas. Okey, dia bukan peribahasa tapi dia apa tu? Slogan kan? Badan cergas, minda cerdas. Ya, tapi awak kena nyatakan kan. Awak kena beritahu tu ialah moto kat situ kan. Benarlah seperti otak lebih cerdas dan mudah menerima. Okey, contohnya kan ayat ni saya tak type lah tapi okey, panduan ataupun seterusnya kita boleh mengamalkan ataupun kita boleh mengelakkan tekanan ni sebagai salah, ataupun awak tulis kat sini jap. Ada soalan dia apa? Tips kan? Okey, tipsnya awak boleh terus elakkan tekanan. Okey ya, panduan seterusnya kita boleh menjadikan panduan dengan gaya hidup sihat dengan mengelakkan
tekanan dalam hidup, okey, dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, hal ini demikian kerana dihuraiankan kepentingannya. Otak akan lebih cerdas dan mudah menerima ilmu jika tiada tekanan. Bak kata pepatah, badan cergas, minda cerdas. Ya, awak buat tanda pembuka dan penutup kata tu, dia akan menunjukkan di satu patah perkataan. Ya, jadi awak jangan risau. Okey ya. Apa kesannya? Apa kesannya, impaknya ya, jika kita tidak mengelakkan tekanan dalam pembelajaran ke apa pun dalam kehidupan, kita akan sering mengalami tekanan yang boleh tekanan seperti apa? Ya, yang paling teruk, membunuh diri ataupun mencederakan tubuh badan kan. Jadi kesannya awak kena tambahlah ke sini. Okey, lepas tu awak kira patah perkataan. Okey, cikgu tak nak masuk banyak lah kan. Okey, kita tengok peringkat isi ketiga. Okey, tips yang ketiga, awak nak ambil yang mana? Tidur. Okey, kita ubah tadi katakan tips tu memang awak nak mula tips. Tapi sekarang kita nak ambil kepentingan. Kita cuba tengok kalau kita ambil kepentingan, kita bagi contoh, lagi senang ke kita ambil tips gaya hidup sihat, kita bagi contoh kepentingan. Saya rasa sebenarnya mana-mana pun boleh. Tapi macam kepentingan lagi ni kan, jadi kita ambil yang mana? Okey, kepentingan mengamalkan amalan gaya hidup sihat ialah cuba kita ambil tidak mengalami obesiti kan. Okey, awak tengok tidak, ayat topiknya tidak mengalami obesiti. Okey, apa huraiannya? Ya, huraiannya yang mana? Mungkin gaya hidup sihatnya kita kena bersenam. Okey, apa kesannya kalau kita bersenam? Okey, ada kesannya kat sini. Kesannya berisiko mengalami obesiti. Okey, katakanlah awak nak ambil ni kepentingan. Jadi kat sini, kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat ialah ataupun adalah untuk tidak mengalami obesiti. Kan? Pun boleh, awak boleh cakap situ. Ataupun obesiti. Okey. Sebagai contoh, dia jadi ayat kan? Sebagai contoh, kita bolehlah bersenam. Ada orang cakap 2 minggu sekali bersenam. Aduh, lamanya kan. Mana kita bersenam 2 minggu sekali. Tapi untuk karangan, awak janganlah buat realiti kan. Sebagai contoh, kita boleh bersenam selama 30 minit sehari. Ya, ada orang tulis seminggu sekali je. Ada orang tulis 2 minggu sekali. Okey, kesannya kita kuranglah dapat risiko obesiti. Okey, awak boleh buat ayat situ. Kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat adalah untuk tidak mengalami obesiti. Sebagai contoh, kita boleh bersenam selama 30 minit sehari. Hal ini demikian kerana jika kita tidak bersenam, kita berisiko mengalami obesiti yang obesiti tu? Apa yang tak bagusnya? Hal ini demikian kerana jika kita tidak bersenam, kita berisiko mengalami obesiti yang menyebabkan
kita suka bergerak, pun boleh. Apa pun alasan awak boleh bagi. Ya, asalkan dia ada kata kunci kat sini. Cikgu akan cari kata kunci masa tanda. Ya, maksudnya awak nak bersenam. Apa-apa pun boleh sebenarnya. Awak jangan risau. Okay, jadi peribahasa yang mana sesuai. Kalau ada peribahasa sesuai, awak boleh masuk. Kalau tak ada, awak tak payahlah masukkan pun kan. Okay, kita tengok. Siapa baru bangun Sekejap Okey. Mana tadi? Okey, kecaha kan? Okey, awak kena buat satu kesimpulan tentang semua benda ni. Okey, apa kesimpulan yang awak rasa awak nak bagi? Ya, semua orang kena mengamalkan gaya hidup sihat. Kesimpulannya, semua ataupun masyarakat perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Kenapa? Apa cadangannya? Cadangannya apa? Siapa nak buat satu ayat kesimpulan yang yang apa? Yang awak rasa awak boleh buat? Ada tak? Siapa nak bagi cikgu kesimpulan? Ada tak? Bila ayat kesimpulan, awak buat je kesimpulannya. Jangan nak ubah-ubah. Awak nak ubah jadi... Sekejap Okay, awak nak ubah jadi apa? Macam-macam ni kadang-kadang dia jadi... Ada orang buat akhir sekali. Akhir sekali tu bukan ayat kesimpulannya. Tak payah nak ni, awak terus tahu kesimpulannya itu maksudnya ayat kesimpulan. Kesimpulannya semua ataupun rakyat. Rakyat, masyarakat pun boleh. Rakyat perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Kan? Kesimpulannya rakyat perlu mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan. Cadangannya, oleh itu, semua pihak perlu. Senangnya takkan? Oleh itu, semua pihak perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Okey. Perlu menitik beratkan gaya hidup sihat semua pihak perlu menitik beratkan gaya hidup sihat. Apa kat situ? Jadi ada ayat harapan. Oleh itu semua pihak perlu menitik beratkan gaya hidup sihat. Tak ada nak masuk. Okey, agar dapat hidup dengan tenang. Kan? Apa harapan? Semoga, sebab awak cakap rakyat kan, semoga rakyat Malaysia semoga rakyat Malaysia dapat apa? Sebenarnya rakyat perlu mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan. Oleh itu semua pihak perlu menitik beratkan gaya hidup sihat agar dapat hidup dengan tenang. Semoga rakyat Malaysia dapat. Apa harapan awak kalau semua orang hidup sihat, semua orang dah duduk dengan tenang? Semoga rakyat Malaysia akan kekal, kan? Kekal sihat. Apa harapannya? Apa harapan awak agaknya? Semoga rakyat Malaysia akan kekal sihat sepanjang hayat, kan? Pun boleh. Ya, awak kira patah perkataannya. Sebenarnya senang karangan ni. Kalau awak buat betul-betul ikut dia punya ni, dia akan jadi
cantik lah sebenarnya. Cikgu tak nak bagi semualah ni kan. Tapi awak boleh buat. Okay, kalau awak nak buat tips tadi semua, tapi awak jangan campur. Jangan campur dia punya apa tu, isi tu dalam bahan ni. Awak jangan campur semua. Kan awak campur ni, satu perenggan ni ramai murid buat. Kepentingan ni satu perenggan. Kesan ni satu perenggan. Sebenarnya, lepas tu awak makin sayang tak nak tinggalkan satu pun. Dia awak ambil ni semua. Patah perkataan masih lagi bawah 200 tapi dia tak huraikan. Karangan tu tak dihuraikan. Jadi awak punya karangan duduk dekat baik je. 19 hingga 15 saja. Cuma ada tambah peribahasa sikit, cikgu naikkan 20. Ya, kalau awak tengok karangan awak nanti. Okey. Okey, dah habis dah. Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Sebelum masukkan slogan ataupun motto tu memang kena cakap macam sebelum nak masukkan tu. Nak kena cakap macam mana? Kata pepatah tu boleh je huraikan, tapi saya tak galakkan awak buat mula-mula ayat bab kata pepatah. Sebenarnya bab kata pepatah tu dia sambungan daripada ayat lain. Contoh tadi kan yang cikgu bagi tu, dia bukan ayat yang berpisah. Dia ayat tak terpisah, ayat yang dicantum. Betul tak? Kan contoh tadi cikgu bagi bab kata pepatah tu ataupun seperti kata orang, maksudnya awak kena bagi hint dekat situ. Tapi katakan adalah ayat peribahasa yang awak tak nak guna bab kata pepatah, boleh ke? Betul, boleh. Contohnya awak cakap kan kejayaan seseorang datangnya dari usaha sendiri. Seperti peribahasa, kena sebut seperti peribahasa, menggenggam bara api biarlah menjadi arang. Awak terus je buat pun boleh. Tapi saya tak nak peribahasa tu dia terpisah dari ayat. Contohnya terus je full stop, terus dia nota bab kata pepatah apa. Dia tak boleh sebenarnya. Dia tak, itu salah satu ayat tu tak gramatis lah. Dia salah sebenarnya. Okey Syaizta. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, cikgu ambil kehadiran. Okey, hari esok tak ada. Hari Selasa nak buat online ke? Boleh ke? Nanti awak banyak 3 masa. Okey, hari Rabu depan lah ya. Sebenarnya kertas awak tu mungkin dah dapat dah hari Isnin. Cuma hari Selasa kita bincang tata bahasa sebab saya nak awak nampak kertas awak ya. Sebab tu saya tak bincang terlibat tata bahasa. Dengan pemahaman saya nak awak ada kertas awak, walaupun sebenarnya kertas awak tu hanya dalam tu kan. Dalam GC tu cikgu nak tunjuk ke awak kertas tu sebabnya awak kalau cikgu silap awak masih boleh bagi tahu lagi. Kan? Sebab tu cikgu jadi hari Rabu lah ya. Kita bincang soalan tata bahasa dan hari Khamis tu pemahaman. Okey, lepas tu kalau sempat Rabu Khamis tu markah awak tu hari Khamis tu dah dapat satu markah yang betul. Cikgu takut cikgu silap dan masa perbincangan tu cikgu silap tanda awak masih boleh betulkan. Okey, cikgu ambil kehadiran sebab dah pukul 10. Kejap